أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam siri tadabbur harian, tadabbur Al-Quran, setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di surah An-Nahli ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-54, insyaAllah. Jadi kita ingatkan balik bahawa surah An-Nahli ini adalah surah yang bermakna lebah, bees, yang terbang, dan ia menceritakan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan umum secara surah ini ialah mengandungi senarai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia tanpa mengira siapa mereka, dan Allah Ta'ala minta daripada manusia ini sepatutnya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah beri nikmat yang banyak kepada kamu semua, kenapa kamu semua tidak mahu tunduk, tak mahu beriman, tak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melaksanakan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu tu, kenapa kamu tak nak gunakan untuk sama-sama beriman, sama-sama mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kamu adalah nikmat, kamu adalah merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sekarang ni, di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ialah nikmat kenabian, iaitu Allah Ta'ala mengirimkan nabi-nabi dan juga rasul-rasul kepada umat manusia ni. Allah Ta'ala tak biarkan manusia ni bertebaran begitu sahaja, hilang begitu sahaja, terpaksa berfikir bagaimanakah cara untuk mengikut Islam ni, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kirimkan rasul-rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itulah dia konsep dua perkara yang diminta oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul sepanjang zaman, sejak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pelbagai kitabnya, dengan Tauratnya, dengan Injilnya, dengan Zaburnya, dan juga dengan yang terakhir ialah dengan Al-Quran. Jadi kita baca Quran pada hari ini, insya-Allah, untuk kita melihat Allah Ta'ala minta bagaimanakah kita ni untuk mengikut Islam, dan bagaimana celanya, zalimnya orang-orang yang tidak mahu Islam, iaitu orang-orang yang terus berada dalam kekufuran. InsyaAllah kita baca muka surat 272, insyaAllah tadabbur kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Ayat 43 sehingga ayat 44 yang baru saja saya bacakan tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan ni, ayat 43 permulaannya ialah bahawa orang Quraisy ni ataupun orang kafir ni, orang yang tak mahu beriman ni, di antara perkara yang mereka tak mahu percaya ialah bahawa dia kata takkanlah Rasul ni manusia, kenapa tak malaikat, kenapa tak begini, macam-macam mereka minta ni, alasan sebenarnya mereka tak mahu beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkatalah, wa ma arsalna min qablika, sebelum daripada Muhammad ni pun, tak kira lah kan Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Harun ke, Nabi Sulaiman ke, Nabi Ibrahim ke, dan sebagainya, semua mereka tu adalah manusia. Jadi sekarang ni apa masalahnya kalaulah Muhammad ni manusia? Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma arsalna min qablika, dan tidak kami utuskan sebelum daripada engkau wahai Muhammad, illa rijal, semua tu adalah lelaki-lelaki, manusia maknanya kan, nuhi ilaihim. Yang beza mereka ni, nabi-nabi dan juga rasul-rasul ni, daripada orang lain adalah mereka ini dapat wahyu, nuhi ilaihim. Jadi Allah Ta'ala pilih siapa daripada hamba-hambanya yang dia nak berikan wahyu, supaya dia akan mengajarkan kepada orang lain. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini, semua tu lelaki saja. Makna lelaki bukan malaikat maksudnya. Fas'alu, kalau kamu tak percaya,
tak percaya bahawa apa yang Allah Ta'ala kata, semua rasul-rasul sebelum daripada ni adalah merupakan manusia, fas'alu ahla zikri, tanyalah ahla zikri. Makna ahla zikri di sini menurut sebahagian besar daripada ulama ialah maksudnya iaitu ulama-ulama yang mengetahui kitab Injil, yang mengetahui kitab Taurat. Itu makna ahla zikri. Jadi fas'alu ahla zikri. Kalau kamu tak tahu, tanyalah ahla zikri tu, orang-orang yang tahu tentang kitab Taurat, kitab Injil tu, dan kitab-kitab yang in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Cuma setengah ulama kata bahawa ayat ni, ayat 43 ni, bila disebut fas'alu ahla zikri, ada juga pandangan ulama mengatakan ialah ahla zikri di sini ialah maksud ahli Quran, iaitu untuk orang Islam. Maknanya fas'alu di sini ialah tanyalah wahai umat Islam semua, orang beriman, ahla zikri, ahli Quran maksudnya. Az-zikri itu makna Quran. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Tetapi kita boleh guna dari segi ayat ini dia lebih umum lagi. Walaupun dia ada kaitan dengan sebenarnya ialah dengan orang umat Nabi Muhammad, iaitu orang berada di Mekah tu yang tak mau percaya kepada bahawa dulu ni semua nabi-nabi, semua manusia. Mana ada Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk menjadi rasul, semua manusia. Kalau kamu tak percaya, tanyalah. Asalnya adalah Allah Ta'ala bertanya, minta kepada mereka ni, orang-orang Quraisy ni, supaya tanya orang-orang tahu Injil, tahu Taurat, yang tahu cita-cita terdahulu tu, kalau kamu tak tahu. Kemudian habis itu jadi situ kita kata ada 3 pendapat lah. Pendapat yang pertama secara khususnya asalnya adalah untuk orang-orang yang mengetahui tentang Injil dan juga Taurat. Yang keduanya katalah umum secara orang mukmin, dan yang ketiga lebih umum lagi, makna apa-apa saja ilmu kan, orang yang tahu. Makna az-zikri itu orang yang tahu. Tapi okey, kita tengok jadi kita tahu makna itu in kuntum la ta'lamun. Kemudian selepas daripada itu Allah nak sebut ayat 44 bil bayyinati waz zubur. Ikut ni kalau kita tengok kan, maknanya bil bayyinati waz zubur ini ayat daripada sini kan, itu ni fas'alu di sini kata ulama tafsir adalah dipanggil jumlah mu'taridah. Ya, ini kalau ikut yang asalnya sambungan di sini, dan tidak kami utuskan sebelum daripada engkau melainkan lelaki-lelaki yang kami telah wahyukan kepada mereka. Apa yang Allah telah bil bayyinat kami kirimkan kepada mereka itu manusia-manusia sebelum daripada kamu wahai Muhammad, iaitu dengan penjelasan dan juga zubur. Zubur ni ialah satu benda yang dibaca. Mana bukan kitab Zabur tapi zubur sini maksudnya ialah Al-Kutub, maknanya satu benda yang dibaca maksudnya. Zabara ni, Az-Zabur ni maknanya lah, asalnya maknanya Az-Zubur tu maknanya yang dibaca. Jadi penjelasan dan juga satu benda yang dibaca. Jadi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kata, kami telah utuskan sebelum daripada engkau wahai Muhammad, semua itu adalah laki-laki yang telah kami berikan kepada mereka ni. Yang ni dipanggil jumlah materi jalan yang datang. Maknanya datang mana kalau dibuang ni, makna yang ni tak berubah. Sebab ini adalah sambungan dia ialah di sini. Bukan kita kata tak perlu sebab ini ayat Quran ayat Quran semua perlu. Tapi maksudnya ialah dari segi makna ni sambungannya ialah di sini. Sambungannya di sini. Jadi Allah SWT kata ni bil bayyinat waz zubur, Allah Ta'ala kirimkan kepada rasul-rasul sebelum daripada ni, iaitu dengan bayinat, penjelasan, dengan zubur, satu kitab-kitab yang dibaca. Wa anzalna ilaika zikra, dan kamu wahai Muhammad kami kirimkan, kami turunkan ilaika az-zikra, iaitu Al-Quran. Az-zikra ni ialah Al-Quran az-zikra. Kemudian mana sini az-zubur wal kitab, wa anzalna zikra sini tujuan dia apa? Litubayyina linnas, supaya kamu jelaskan hukum-hukumnya, kamu jelaskan apa-apa yang patutnya manusia tahu. Manuzzila, bukan manuzzila ilaihim, tak dibaca wa manuzzala, silap. Nuzzalat mana yang diturunkan, manuzzila apa yang telah nuzzila ilaihim, iaitu apa yang diturunkan kepada mereka, sama ada benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni betul, benda ni salah, tu semua tu iaitu Nabi Muhammad litubayyina, supaya kamu jelaskan. Jadi makna inilah yang dikatakan secara tidak langsungnya kita ambil daripada ayat ni adalah, iaitu kita katakan bahawa Nabi Muhammad SAW, iaitu kita panggil dia sunnah ni, sunnah ini adalah menjelaskan kepada Al-Quran. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul ni, tugas Nabi kita Muhammad SAW ialah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran tu. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan moga-moga mereka itu berfikir.
Seterusnya Allah Ta'ala kata afa amina. Sekarang ini sampai kepada ayat 45 kan. Ayat 45 ni adalah merupakan ancaman. Kita kata ancaman, mereka ni nak beriman tak nak beriman? Kamu ni nak beriman tak nak beriman? Dah macam ni banyak sangat alasan tak nak beriman ni. Jadi Allah Ta'ala kata sekarang ni, kalau kamu tak nak beriman, afa amina allazina makaru as-sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul arda. Allah tanya tapi soalan amaran ni. Allah Ta'ala kata apa? Afa amina, kamu merasa aman ke? Maksudnya lah, kamu rasa selamat ke? Gitu maksudnya. Afa amina allazina makarus sayyi'at, orang-orang yang makarus sayyi'at. Makaru maknanya buat plan ni. Ulama kata kalau ikut spesifik di sini ialah yang pertama tu, ayat ini diturunkan yang berkaitan dengan orang kafir Quraisy ini. Mereka ni berhimpun di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni yang boleh masuk dalam Darun Nadwah ni, tempat permusyawaratan mereka ni ialah orang-orang yang geng mereka sajalah. Ketua-ketua Quraisy ni yang menentang Muhammad ni. Kalau ketua Quraisy pun, kalau yang tak menentang Muhammad, kalau yang tak tentang Muhammad tak boleh. Ini maksudnya grup-grup mereka saja. Mereka masuk dalam tu, jadi mereka pun buat makar. Makar ni ialah planning yang jahat. Mereka buatlah apa-apa yang mereka kan. Jadi antaranya ialah plan nak bunuhnya, plan nak halaunya nabinya dan sebagainya kan. Jadi tu dia kata makarus sayyi'at, kejahatan. Tu kejahatan semua tu kan. Dari segi manusia biasa pun jahat, nak bunuh orang kan. Nak halau orang daripada negeri dia, bukan jahat tu kan. Jadi Allah Subhanahu Taala kata orang-orang yang buat plan tu, mereka tak takut ke? Mereka tak tahu ke? Kalau ikut dalam setengah tafsiran dia kata ajahilan, adakah mereka tak tahu an yakhsifallahu bihimul arda, Allah Ta'ala boleh yakhsifa ni maknanya menghilangkan dalam bumi. Kita panggil membenamkan dalam bumi. Menghilangkan maknanya menarik ke dalam bumi tu sampai hilang mereka tu. Artinya asal-asalnya berada di atas bumi. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala tarik kan. Sebagaimana yang berlaku kepada Qarun. Jadi ulama-ulama tafsir akan sebut kan, bila sampai kepada ayat ni yakhsifallahu bihimul arda, ditarik ke dalam bumi tu ialah seperti Qarun dengan harta-hartanya. Jadi orang di Mesir sekarang ni mengatakan bahawa tu tasik Qarun yang berada di negeri Mesir tu ialah merupakan, dulunya adalah merupakan tempat di mana Qarun ini ditarik masuk ke dalam bumi sehingga semua, ni kata orang Mesir lah kan semua tu jadi tasik di situ, tasik yang besar. Tasik ni kan berbelas-belas kilometer, tasik di tengah-tengah padang pasir. Jadi daripada tasik ni, air tu dalam pasir ni, kemudian tu ada ikan banyak pula dalam tu. Jadi orang Mesir kata ikan tu adalah, tak tahulah betul tak betul kan. Ikan tak adalah merupakan harta-harta Fir'aun dulu, harta-harta Qarun dulu. Jadi Allah Ta'ala tanya kan, tak takut ke kamu? Kamu rasa Allah Ta'ala tak boleh ke? Kamu rasa selamat ke? Kalau Allah Ta'ala benangkan kamu ke dalam tenggelamkan dalam bumi, tarik masuk ke dalam bumi. Jadi ataupun yang kedua, Allah Ta'ala kata ya'tiyahumul azab min haitsu la yash'urun, ataupun datangnya azab daripada yang kamu tak sedar, yang kamu tak tahu. Tiba-tiba boleh datang. Macam mana tu? Seperti mana Badar kan. Mereka langsung tak sangka. Mereka fikir mereka ni boleh menang di Badar tu. Sebab itulah bersungguh-sungguhnya mereka ni hampir keseluruhan, kita kata keseluruhan ketua-ketua Quraisy tu pergi ke Badar tu. Mereka tak perasan langsung, mereka tak rasa langsung kemungkinan bahawa mereka ni akan mati di situ. Dan apa yang berlaku? Yes. Majoriti daripada ketua-ketua Quraisy mati di Badar tu kan. Termasuklah Abu Jahal tu. Jadi maknanya itulah mengikut tafsiran yang kata ialah min haitsu Allah Ta'ala akan ya'tiyahumul azab min haitsu la yash'urun, Allah Ta'ala boleh datangkan azab kepada mereka daripada sudut yang mereka tak sedar. Ataupun juga ni yang ketiga yang pertama benamkan dalam bumi, yang keduanya datang azab daripada sudut yang mereka tak tahu. Ataupun Allah Ta'ala kata au yakhuzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, ataupun yakhuza maknanya ialah Allah Ta'ala boleh menurunkan azab kepada mereka kan. Tak kira lah mengambil nyawa bagaimana bentuk, tapi menurunkan, menghancurkan mereka ini fi taqallub mereka. Taqallub artinya ialah permusafiran mereka. Dalam Quran bila akan sebut taqallubihim tu maksudnya ialah mereka ke sana kemari. Taqallub asal maknanya ialah berjalan dengan cepat kan? Ke sana kemari. Orang Quraisy ni dia suka berniaga kan. Jadi dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman, pergi ke Syam, ke Yaman. Jadi mereka ni banyak bermusafir lah. Maknanya kan. Kita sekarang ni border banyak tutup kan sebagai contoh kan. Jadi tak boleh nak taqallub. Zaman dulu mereka ni banyak taqallub.
kesana kemari kesana sebab bisnes ni. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan. Allah Ta'ala balik, mungkin mereka pergi on the way mati, Allah Ta'ala boleh sesatkan mereka di jalan, Allah Ta'ala boleh hilangkan makanan mereka, Allah Ta'ala boleh menghancurkan, Allah Ta'ala sesatkan mereka di jalan, macam-macam bila takaluk pemusafiran ni boleh jadi macam-macam jadi kalau kita sekarang kan naik kapal terbang jatuh ke, naik kapal tak tahulah macam-macam, naik kereta rosak. Alhamdulillah. Jadi itu dia kata Allah Ta'ala boleh ambil tindakan terhadap mereka pada masa takallub mereka tu. Jadi maknanya anytime nak ceritanya, fama hum bimu'jizin, mereka tak akan dapat kalahkan Allah SWT. Kalau dah nak berlaku tu, mereka tak akan dapat halang lagi kan, nak lari daripada azab Allah SWT. 46 insya-Allah ni 40 kita itu 46 okey, 46 minta maaf, 47 Allah Subhanahu Wa Taala kata au ya'khuzahum ala takhawufin, ataupun juga ialah Allah Taala boleh mengambil tindakan terhadap mereka ni ala takhawuf. Yarhamkallahu yahdina wa yahdikumullah. Okey, ala takhawufin, takhawufin ni asal makna takut makna seorang yang takut. Jadi tapi banyak ulama menyebutkan sini ialah bahawa maksud takhawuf ni ialah sedikit-sedikit gini kan. Jadi itu maksud takhawuf sebab apa ni ada kisah lah di sini kan, kisah Saidina Umar kan, ketika dia berkhutbah kan, ada banyak kes sebenarnya kan. Saidina Umar ni berkhutbah kan, tiba-tiba dia baca ayat ni, dia maksud apa maksud ni takhawuf di sini. Jadi tiba-tiba ada seorang badui tu, dia datang, dia kata dalam bahasa kami takhawuf ni bermakna begini. Jadi maksudnya inilah sikit-sikit maksudnya. Dia beritahu, orang tu beritahu. Jadi Saidina Umar pun berkatalah, kata kalau macam tu kamu mestilah berpegang kepada syair jahiliah kamu, kerana pada syair jahiliah itu mempunyai kata-kata yang boleh membantu kamu untuk memahami Al-Quran. Kerana bahasa Al-Quran bahasa Arab kan, Allah Ta'ala turunkan bahasa Arab, kadang-kadang lama ada sedikit-sedikit perkataan-perkataan yang mana setengah orang Arab tu tak guna. Jadi dalam ayat ni takhawuf tu maknanya ialah sedikit-sedikit. Jadi maksud dia di sini kan, iaitu ada setengah ulama memberi makna sini takhawuf maknanya dalam ketakutan, tak takut kan. Jadi bila contoh kan kita ni dalam ketakutan, bila orang nak serang kita ni, bila orang nak tu kita ni, kita berada dalam satu suasana yang terbuka contoh kan, jadi kita takut kan. Contohnya kita tidur di satu tempat yang terbuka yang mana musuh boleh datang, apa boleh datang kan. Sebagaimana lah kan sekarang kalau kita kata Ukraine diserang oleh Rusia sebagai contoh kan. Jadi orang Ukraine tu takut, dalam keadaan takut kan, takut nanti kena bom, kena apa. Itu nama dia takhawuf juga. Maknanya dalam suasana kita tak tahu adakah bila nak kena ni, gitu. Jadi Allah SWT kata Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kepada mereka ni dalam keadaan mereka tak tahu. Jadi sebab tu, jadi bila mereka tak tahu bila datang ni, mereka dalam ketakutan sebab apa akan dikenakan tindakan dan sebagainya. Itu takhawuf. Jadi Allah SWT sebut ni macam-macam kan. Boleh dibenamkan dalam bumi, tenggelam oleh bumi, ataupun boleh dalam bentuk yang mereka tak tahu, ataupun dalam perjalanan mereka, ataupun Allah Ta'ala boleh buat tindakan macam-macam terhadap mereka secara perlahan. Fa inna rabbakum, Allah Ta'ala kata fa inna rabbakum la raufur rahim. Tapi ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala ni rauf dan juga sangat rahim. Ayat yang ke-48, ayat yang ke-48 kita tengok kan, Allah SWT kata awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Kamu tak tengok ke, ada dalam bacaan di sini ialah dia baca awalam tarau. Kalau tarau tu makna kamu, kalau yarau tu yang bacaan kita biasa ialah mereka melihat. Allah Ta'ala kata tidakkah mereka ni melihat. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka ni berfikir, suruh manusia ni berfikir, mereka ni tak lihat ke ila ma khalaqallahu min syai', kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang makna kita kata min syai' apa-apa saja. Min syai' ni satu benda yang dikaitkan dengan yang belakang tu, iaitu dikatakan sini iaitu satu benda-benda yang ada bayang. Kamu tak tengok ke ada perkara yang tak ada bayang lah kita kata. Kalau kita kata ilmu tak ada bayang kan. Itu, tapi yang sekarang ni ialah kata benda-benda fizikal yang mempunyai bayang, seperti pokok ke, seperti bukit ke, yang ada bayang lah. Jadi Allah SWT kata sini, tidakkah mereka ni melihat ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u. Payah nak sebut tu kan. Yatafayya'u ni maksudnya ialah yang berayun-ayun, ya sekali ke sini, sekali ke sini. Itu yatafayya'u.
daripada tafayuk zilaluhu, bayangnya, iaitu bayang sama ada bayang pokok ke, seperti shadow anil yamin wa anis shimal, sekali ke sini sekali ke sini. Kalau ikut dalam terjemahan sini ke kanan dan ke kiri, tapi ulama kata inilah sebutan itu menunjukkan kepada ke mana saja, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang kan, makna timur barat, makna dia akan ikut dia ikut lampunya, dia ikut mataharinya dan sebagainya lah. Jadi pada zaman tu tak banyak lampu tapi ada matahari kan, jadi manusia tu boleh tengok pada masa tu kan. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok kan. Kamu tak tengok ke benda-benda yang ada bayang ni? Allah Ta'ala ciptakan dia tu, dan bayang itu dia beralih ke kiri dan ke kanan, sujadan lillah, semua tu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum dakhirun, dan mereka itu tunduk, tak boleh tak ikut. Dah Allah Taala tetapkan, dah ada bayang, kan ada bayang, dan bayang tu bergerak. Jadi bayang tu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak sebut sini bahawa semua benda-benda tu termasuk bayang pun adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tu semua adalah merupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud ini ada ulama-ulama sebut kan, ada dua jenis lah kan sujud ni kan. Ada sujud tu ialah sujud yang kita panggil terpaksa, ada yang sujud tu ialah sujud yang memang Allah Taala jadikan mereka ni sujud. Jadi disebut karhan, dalam Quran Allah SWT sebut menggunakan istilah karhan ni makna terpaksa. Allah Taala memang dah jadikan dia tu memang akan melakukan macam tu. Jadi itu siapa? Selain daripada jin dan manusia. Yang jin dan manusia ni Allah Ta'ala sebut nama dia sujud ikhtiari. Sujud ikhtiari makna tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala dan beri pilihan. Tapi makhluk selain daripada jin dan juga manusia, mereka semua ni adalah terpaksa tunduk kepada Allah. Memang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Jadi kita tengok sini Allah Ta'ala suruh kita ni tengok, minta kita ni tengok bahawa semua benda tu termasuk bayang tu ke sana kemari, wahum dakhirun, semua tu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walillah, sampailah kita sekarang inilah ayat hampir kepada ayat-ayat sujud, ayat-ayat sujud sebab semua benda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia saja tak nak sujud kan. Jadi Allah Taala sebut walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi, semua benda yang ada di langit, semua benda yang ada di bumi sujud kepada Allah. Lillah, sujud kepada Allah Taala saja. Ma, apa, fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, min dabbatin, apa-apa saja dabbah, iaitu yang melata. Of course lah kan, selain daripada manusia lah kan. Yang manusia ni dan jin ni Allah Ta'ala bagi nak sujud, tak nak sujud. Tak nak sujud pun tak apa, tapi jaga kamu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain kamu ingatkan, kalau kamu tak nak sujud, yang selain semua sujud kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini kan, semua benda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dabatin, apa-apa saja yang melata, apa-apa saja yang berayap, apa-apa saja yang berjalan di atas, yang bergerak di atas muka bumi ini. Wal malaikatu, dan juga malaikat juga sujud kepada. Wahum la yastakbirun, dan malaikat ni Allah Ta'ala kata langsung tidak takabur. Sifat malaikat kan Allah Ta'ala bawa, memanglah malaikat ni adalah ciptaan Allah SWT, yang mana mereka ni sentiasa takut kepada Allah SWT, sebagaimana ayat 50 selepas daripada tu, iaitu Allah Ta'ala kata yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka ni malaikat-malaikat ni takut kepada Allah SWT, takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, daripada atas mereka, maksudnya ialah yang menguasai mereka. Sebab malaikat ni adalah merupakan hamba-hamba Allah SWT yang taat kepada Allah. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat-malaikat sebetulnya yaf'alun ma yu'marun, dia menunaikan, melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi di situ kan adalah ayat sujud kan, ayat itu adalah ayat sujud, tapi kita tak sujud kan kalau dalam keadaan biasa. Kalau kita tadabbur, kalau kita baca Quran sampai di sini kan, maka sunatlah kita sujud mengikut mazhab Syafi'i, tapi dengan syarat-syarat lah, menghadap kiblatnya, suci daripada hadasnya, maknanya ada wuduk lah maksudnya kan, dan kemudian lagi tutup aurat, dan kemudian kita menghadap boleh dalam keadaan duduk pun boleh, dalam keadaan berdiri pun boleh. Kalau dalam sembahyang pun bila baca ayat ni kita sujud kan. Jadi kita sekarang tak sesuai lah kan, nak sujud. Okey, insya-Allah seterusnya kita akan baca ayat yang ke-51 kan. Ayat 51 Allah SWT sebut lagi waqala Allah dan Allah Subhanahu wa taala berkata, la tattakhizu ilahayn isnain, jangan kamu mengambil dua Tuhan. Dua Tuhan dan juga lebih lah maksudnya. Kalau dua pun tak boleh, hanya satu saja kan. Allah Ta'ala kata satu saja kan. Innama huwa ilahun wahid, Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia, Allah ni satu saja, esa.
Jadi jangan kamu ambil 2 ataupun lebihnya. Banyak lagi ayat-ayat lain yang sebutkan, yang Allah Ta'ala hujahkan. Kalau kamu ambil 2 Tuhan, ada 2 Tuhan, nescaya akan porak peranda, yang akan rosak habis nanti. Jadi Allah Ta'ala kata, fa iyaya farhabun. Allah Ta'ala kata, dan hendaklah kepada aku sahaja kamu farhabun, kamu adalah takut. Jangan takut kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu ma fis samawati wal ardi walahuddin wasiba. Allah Ta'ala sebut lagi kan, kenapa kamu ni mesti patuh pada Allah Ta'ala saja, kenapa kamu mesti ikut Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala kata, walahu ma fis samawati, semuanya adalah milik dia. Kita tengok perkataan walahu tu berada di depan. Sekarang ni ayat 52 kita tengok walahu, perkataan walahu tu di depan. Walahu maknanya untuknya, maknanya apa? Miliknya. Apa erti lagi? Diciptaan dia, dia cipta, dia milik, sepatutnya semua menjadi hamba kepada dia. Jadi walahu, miliknya lah, ma fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Walahuddin, dan kemudian Allah Ta'ala kata walahuddin. Ad-din di sini ertinya ialah walahuddin wasiba. Din sini maknanya ketaatan, iaitu dan bagi dia lah sepatutnya ketaatan. Wasiba ialah artinya daimah, artinya berterusan selama-lamanya. Maknanya hanyalah ketaatan tak boleh diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, bukan separuh-separuh, bukan sekerat-sekerat, bukan masa-masa tertentu, tak, selama-lamanya sampai bila-bila sepatutnya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya wasiba, ad-din wasiba sini, iaitu ketaatan selama-lamanya untuk Allah. Afa ghairallahi tattaqun. Kemudian Allah Taala bertanya, apakah kepada selain daripada Allah itu? Afa ghairallah, kepada selain daripada Allah kamu takut? Kamu nak takut apa lagi? Jadi wama bikum min ni'matin faminallah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi tentang nikmat kan. Kita sebutkan bahawa surah An-Nahl ini surah nikmat. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan kembalikan wama bikum min ni'matin. Semua benda daripada nikmat-nikmat, tak kira nikmat apa pun, adalah merupakan Allah Ta'ala faminallah. Ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wama bikum min ni'matin faminallah, semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata summa iza massakumud durru. Yang peliknya kamu ni, yang pertamanya Allah Ta'ala kata nikmat semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tengok sekarang ni, kamu ni ada 2 keadaan. Kamu ada 2 keadaan, iaitu apa? Kamu ni manusia lah, kita kan. Yang pertama Allah Ta'ala tegaskan bahawa nikmat semua adalah daripada Allah SWT saja. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kita, manusia ni bila terkena masa ni sikit saja sebenarnya kan, iaitu masa ni bukan kena banyak, kena dur yang sedikit. Iza massa, Allah Ta'ala kata sini kan, iaitu Allah Ta'ala katakan summa iza massakumud durru, apabila kamu terkena satu benda yang menyakitkan kamu. Ad-durru, satu benda yang menyakitlah, apa-apa saja yang menyakitkan kamu, tapi sikit je, tersentuh. Kalau ikut masa, tersentuh saja oleh apa-apa yang menyakitkan kamu, Allah SWT fa ilaihi taj'arun. Kamu ni pergi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taj'arun maknanya ialah seseorang yang mana mengangkat doa, mengangkat minta pertolongan kepada seseorang, itu taj'arun. Jadi Allah Taala sebut manusia ni kalau kena sikit apa-apa yang menyusahkan dia, tu minta kepada Allah. Kita tengoklah kan, kalau yang besar-besar lagi lah kan, naik kapal terbang nak jatuh kan, sebab apa kan, tak kira lah kan, rosak ke api ke apa benda terbakar kapal terbang, tiba-tiba nak jatuh, pada masa tu semua minta doa kepada Allah lah. Tapi yang kecil pun kadang-kadang sakit, ya Allah kan, minta doa kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata iza massakum, apabila terkena kamu ni ad-durru fa ilaihi taj'arun, kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi summa iza kasyafa, tetapi selepas daripada itu, apabila Allah Ta'ala kasyafa ad-durra, Allah Ta'ala angkatkan kemudaratan tadi itu, maknanya hilangkan daripada kamu kemudaratan, angkum daripada kamu, iza farikum minkum birabbihim yusyrikun, tiba-tiba ada sebahagian daripada kamu ni, maknanya tak semua, Allah Ta'ala katakan ada satu kumpulan daripada kamu ni tiba-tiba yusyrikun, iaitu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ambil sembah yang lain. Apabila kena sakit, apabila kena susah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala dah hilangkan benda tu, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah kita banyak macam tu manusia? Jadi itu adalah
Allah SWT sebutkan kan, kenapalah manusia macam tu. InsyaAllah jumpa lagi sambungan daripada muka surat ini, insyaAllah di muka surat 273 insyaAllah, surah An-Nahl. Jumpa lagi. Setakat tu saja, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk hantar link kepada sahabat-sahabat kita semua. Jangan lupa ya, insyaAllah kan, moga-moga kita mendapat pahala untuk menyebarkan ilmu. Mudah saja menyebarkan ilmu, tekan saja share dalam Facebook masing-masing tu, hantar kepada semua orang, ataupun ambil saja link, hantar kepada ni. Dan kita boleh dilihat juga insyaAllah rakaman kita ada dalam Telegram, linknya setiap hari kita ada dalam YouTube, kita ada dalam macam-macam insyaAllah. Dalam WhatsApp pun ada insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi